Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih rakan-rakan semua sebab dapat join dalam kelas kita hari ini sebab saya memang nak rekod dah agak lambat jugalah kan dari untuk mesyuarat kita ni, untuk bengkel kita ni. Sebab kita mungkin keutamaan kita nak bentangkan dalam mesyuarat kurikulum ke sekolah. Kita nak bentang ni bukan apa cikgu. Kita nak pick up isu tu. Data ni semua orang ada data. Sebab kita dah masuk dalam sistem. Tapi ada dua lah. Pertama kita nak analisis, yang kedua kita nak pick up, kita nak tarik daripada data tu mana yang isu. Kita kenal pasti mana isu. Data besar, bukan kita nak tengok semua. Sebab kalau tak nanti, kalau sekolah menengah tu bayangkan kalau ada 21 subjek tu kan, kita tak analisis semua tu. Tapi kita akan counterpart kan Ketua Panitia akan bincang panitia. Kurikulum akan bentangkan yang besar. So hari ini saya akan buat dua. Satu dalam peranan kita sebagai penolong kanan co-kurikulum, sebagai pengetua guru besar, sebagai sebagai setiausaha kurikulum. Okey, kita akan pick up data besar tu dulu. Dan daripada data besar tu kita akan tarik tengok mana isunya tu. Okey, yang kedua masih lagi kita gunakan pivot, kerana pivot ni nanti kita dah biasa dah, kebanyakan dah biasa, tapi orang yang baru-baru ni cikgu jangan risau sebab yang ni kita tak ada formula. Sebab bila kita gunakan satu kaedah dalam ni, misalnya kita nak kira average tu, kita tak payah tukar setiap kali kita nak buat analisis. Sekali buat aja, lepas tu dia akan ikut aja. Jadi kerjanya sangat mudah, sangat senang. Cuma kalau ada dalam guru data ni apakah simplifykan data tu. Bukan simplify lah, kumpulkan data tu supaya kita boleh agihkan pada panitia, pada PK, pada pengetua supaya dia boleh tengok kan apa yang dia nak tengok. Data ni kita tak boleh minta guru data buat. Sebab apa tu, tendensi kita nak tengok apa tak sama. Saya sebagai ketua panitia katakan matematik, saya nak tengok pattern matematik. Orang lain nak tengok pula subjek-subjek yang lain. Jadi akan ambil masa banyak guru data. Tapi kalau kita ada skill ni, kita akan mudah. Kita nak tengok by subjek boleh, by tahun boleh. Ini macam-macam aspek. Kat sekolah menengah boleh tengok macam Cikgu Masrah mungkin nak tengok bidang dia, bawah bidang bahasa pun boleh. Okey. Jadi itu antaranya. Okey, cikgu saya mulakan terus dengan presentasi dulu, dengan presentation dia dulu. Terus saya nak pergi aja pada saya nak confirm dulu. Cikgu Masrah sekarang ada kat mana skrin? Okey, ada logo Jata Malaysia tu kan? Ya, ada logo. Okay. Saya ambil ni cikgu, nanti cikgu saya bagi ni dalam bentuk PowerPoint hidup lah. Hidup maksudnya cikgu boleh tukar nanti. Cikgu nanti saya ada bagi beberapa design, nanti cikgu ikutlah design. Tapi jadikan dia simple aja. Jangan nampakkan dia terlalu complicated kan. Kita nak masuk banyak benda. Sebab presentation ni, dia salah satunya, dia bentuknya, dia mestilah dalam bentuk yang mudah difahami. Menarik orang, mudah difahami. Yang pentingnya ialah masa kita elaborate tu, masa kita buat penerangan mengenai data tu, capaian itu yang penting. Okey, hari ini kita nak buat tentang pentaksiran bilik darjah. Kenapa kita nak buat pentaksiran bilik darjah, cikgu? Sebab kita tengok dalam SKPM. Cikgu Nuriman, sekarang ni saya berada pada skrin SKAS, betul? Oh ya, betul. Okay. Menjadian murid. Okey cikgu, kenapa kita nak mulakan kat sini? Sekarang ni, semua cikgu, semua sekolah, cikgu dah boleh dapat dah. Sebab 5.1.1 dalam SKPM ni ada dua aspek kan? Kita tengok, cikgu dah ada data tu dah. Cikgu dah ada data apa? Cikgu dah ada data data berkaitan dengan ni. Cikgu dah ada data berkaitan dengan peratus pencapaian ni, kita dah ada. Cikgu dah ada PPD berterusan dan cikgu dah ada UASA. Dua-dua cikgu dah ada. Kalau dalam co-curriculum dia bawa ke bawah tu nanti. Yang 5.2 kita dah ada data PJSK. Jadi sekarang ni cikgu dah boleh kira dah pencapaian kemenjadian sekolah kita.
Cikgu boleh dapat dah. Ya, jadi kita tak payah tunggu, at least draft je kita dah nampak dah kat mana sekolah kita ada. Okey, kita akan bawa malam ni dua aspek ni berterusan dengan UASA. Kita bukan tujuan untuk membanding-bandingkan, ya. Tapi saya ambil daripada kerangka besar dalam SKAS ni sendiri menunjukkan bahawa dua-dua ini adalah diperlukan yang akan dikira untuk menunjukkan kemenjadian sekolah. Bukan hanya kemenjadian murid, bukan hanya pada berterusan, tapi juga dilihat daripada aspek UASA itu sendiri. Dan situ kita akan tengok pattern itu nanti. Ya, apa pattern yang berlaku? Ada berbagai-bagai. Ya. Ada julatnya besar antara dua ni tu, antara berterusan dengan UASA. Ada bezanya sangat sedikit ya, antara UASA dengan berterusan. Dan ada yang kita tengok dia lebihnya pada UASA. Ya, UASA tu dia banyak dalam TP5, TP6, pattern tu ada. Tapi ini gerak kerja kita berdasarkan daripada dua perkara ni, ya, yang disebut dalam SKAS. Kita bukan buat saja-saja kelas ni, tapi kita nak ke arah melihat tentang kemenjadian murid ni. Ini yang kita boleh lihat, cikgu, ya. Okey. Kemudian kalau kita tengok juga, cikgu, dalam SPI bilangan 3 tahun 2023, semua ketua panitia termasuk pengetua guru besar, termasuk PK akademik, tuan-tuan kena baca dalam surat ni. Ya, saya ambil satu aja klausa dalam surat ni. Ya, surat ini adalah mengganti yang surat siaran sebelum itu berkaitan dengan pengurusan mata pelajaran atau sekolah kita panggil pengurusan panitia. Dalam klausa 8.5 ini jelas menyebut kita nak buat apa? Kita merekod, bukan hanya merekod semua orang buat. Tapi kita nak menganalisis maklumat. Kita nak tengok, saya ketua panitia bahasa Melayu, saya nak tengok pattern tahun 1 sampai tahun 6. Saya nak tengok pattern. Okey, daripada situ nanti kita akan rancang balik, ya, rancang tindakan susulan. Apa pattern yang berlaku? Misalnya saya dalam analisis sekolah, saya tengok tahun 1 BM, sebab nanti dia akan membawa drag dengan subjek-subjek yang lain sebab dia berkaitan dengan kemahiran asas kan, membaca dan sebagainya. Jadi kita nak tengok daripada situ nanti panitia BM akan pick up, bawa isu tu, tarik isu tu balik, bincang dalam dalam mesyuarat panitia. So SPI KPM bilangan 3 tahun 2023 cikgu dapatkan. Nanti kalau tak ada, nanti saya akan forward juga dalam grup ni. Cuba kita baca. Apa peranan penolong kanan kurikulum? Apa peranan penolong kanan akademik kurikulum dan apa peranan panitia? Ya, kalau kita tengok, dan dia selari dengan apa yang disebut dalam SKPM. So jadi gerak kerja kita hari ni berdasarkan dua lah. Satu berdasarkan ni SKAS dan satu berdasarkan pada SPI. Ya, itu simple. Ya, dia punya penerangan simple asas. Saya tak banyak untuk menerangkan tentang tu. Okey, apa yang kita analisis, cikgu? Hari ni kita nak buat yang ni. Kita nak tengok kat sekolah kita ni, by subjek ni, kita akan tengok semua subjek. Kita akan campurkan semua subjek, ada berapa orang yang tergolong dalam TP1, TP2. Okey, jadi sebelum tu, saya lupa tadi housekeeping kita tadi, cikgu download data-data tu tadi sebab kita nak running dengan data tu. Okay, balik sambung, cikgu. Bila kita tentang data ni, maksud data ni kita kena jelas. Bila kata TP1, TP2, kelompok murid itu adalah kelompok dalam kumpulan pemulihan. TP3, TP4 adalah dalam kelompok pengukuhan. TP5 dan TP6 adalah kelompok pengayaan. So kelompok-kelompok itu nanti kita akan tengok. Ya, dalam dua pattern ni lah. Kemudian kita nak tengok juga berdasarkan tahun, kalau sekolah menengah berdasarkan tingkatan. Sebab saya melihat kepada dua aspek baru ni, saya cuba tengok pattern yang berlaku antara tingkatan 3 dengan tingkatan 4. Tingkatan 4 dia tak adalah PBD ni kita tak analyse kan. Tapi saya tengok result pertengahan tahun. Saya akan tengok dua-dua pattern tu. Dan kebanyakannya apa yang berlaku dalam UASA tu dia relate dengan pertengahan tahun. Dia tak relate sangat dengan kita punya berterusan. Ada sebabnya, cikgu, kenapa berlaku macam tu. Nanti kita pergi tegangkan ke dalam kenapa pergi macam tu, terutamanya dalam konteks kita memahami DSKP. Dalam DSKP ini, dalam DSKP itu sendiri ada menyebut tentang pentaksiran kan, dokumen standard yang berkaitan dengan pentaksiran disebut dalam tu. Okey, yang ke bawahnya kita akan mengikut pada mata pelajaran. Bergantung pada sekolah.
Ya, ada sekolah yang kritikal matematik, ada kritikal dalam subjek-subjek. Misalnya ada sekolah tu dalam subjek sejarah. Okey, kita tengok. Kita tengok pattern pula. Kelompok yang berada dalam TP1, TP2 ni berapa ramai? Apa pattern tingkatan 1? Kalau kita tengok soalan-soalan SPM sekarang ni kan, soalan-soalan SPM, tajuk-tajuk tingkatan 2, tingkatan 3, dia muncul dalam soalan-soalan SPM. Kita tengok. Saya suka melihat cikgu bagaimana latihan bertulis yang berterusan dalam kelas tu relate dengan soalan-soalan UASA. Ada tak soalan-soalan ni bentuk yang macam tu? Ya. Okey, kemudian kita tengoklah contoh matematik dan sebagainya. Okey. Tujuan kita satu cikgu, nak mengenal pasti isu je. Ya, mengenal pasti isu berkaitan dengan pencapaian murid dalam akademik. Isunya kita tengok tentang subjek, ya, tentang tingkatan, ya, tingkatan 1 penting. Tingkatan 3 juga penting. Ya, tingkatan 1 sebab dia beralih pada sekolah menengah, kan? Dan ni akan dibawa nanti daripada pencapaian dia ni akan dibawa. Result ni tak bawa cikgu, tapi dia akan bawa skill kemahiran dia tu. Jadi kalau dia tak kukuh dalam bahasa Melayu misalnya, banyak dalam TP1, TP2, dia akan impak dengan subjek-subjek yang lain. Walaupun dalam matematik cikgu, ya, sebab dalam matematik ni terutamanya dalam memahami soalan, ya, memahami konteks dan sebagainya. Okey, jadi itu tujuan kita untuk mengenali data. Saya bagi satu contoh dulu cikgu, lepas ni kita terus hands on, ya, kita banyak sesi hands on malam ni. Saya tunjukkan cikgu, ini adalah satu data satu sekolah, real data. Ya, saya buat ni simple je. Sebab tu siapa yang bagi data itu saya boleh buat dalam masa 15 minit saya boleh buatkan ni. Ya, sebab simple je. Okey, data ni kalau kita baca, maksud dia apa ni? Ini adalah data berterusan untuk semua daripada tahun 1 sampai tahun 6 dan untuk 6 subjek. 6 subjek. Tahun 1, tahun 6 kita campurkan semua. Kita nak tengok supaya nanti panitia boleh pick up. Saya ambil satu contoh. Cuba kita tengok matematik. Ya, matematik ni 0.7 ni, 0.7, 0.35. Tapi kalau kita tengok bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu dia tinggi ni. Dalam kumpulan pemulihan 4.17. Ya, itu maknanya kat sekolah ni dan kritikalnya kalau kita tengok ialah bahasa Melayu. Tapi ini tak fokus lagi ni. Ya, ini boleh dibentangkan dalam oleh PK1. Keluarkan data ni, bentangkan data ni, cikgu elaborate dekat sini. Ya, kita jangan baca number je cikgu, ya. Tapi kita jelaskan maksudnya TP1, TP2 ni apa dia. Dan cuba kalau kita tengok dalam bahasa Melayu ni kalau kita tengok kan, dia antara yang paling rendah sekali dalam kumpulan pengayaan kan. Lebih kurang 21.7, 21.82. 21.82. Kalau kita tengok 2182 selain daripada matematik lah. Tapi yang lain kalau kita tengok dia agak besar tu. Ya, misalnya kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris dia dah sampai 24. Jadi sekolah ni kita menganggapkan panitia bahasa Inggeris dia okey, ya, boleh continue lah, ya. Kita tengok data ni dia tidak kritikal, tapi kritikalnya sini adalah bahasa Melayu. So data ni. Dan sedikit tips lah cikgu, bila kita bentang data, cikgu jangan bentangkan data yang terlalu banyak. Nanti orang tak pick up. Cikgu bentangkan dalam 12 slide, 13 slide cukup. PK1 bentangkan yang min aja. Ya, cikgu ambil data keseluruhan, cikgu tarik satu subjek. Pengetua juga. Terima kasih Tuan Haji Azam sebab daripada Kedah. Sebab join Azam ni pengetua tapi dia rajin join kelas-kelas kita. Ya, terima kasih Tuan. Jadi pick up pengetua dah boleh nampak dah. Jadi bila dia datang dalam mesyuarat panitia, pengetua dah tahu isu dia kat mana. Jadi menjurus balik tadi macam kita kata yang ni. Kan yang kita kata ni tadi. Yang SPI ni tadi. Ini perlu dibincangkan dalam mesyuarat panitia. Okey. Ini satu data. Kita boleh buatnya cikgu. Cukup mudah. Ini adalah berterusan. Ya. Keseluruhan berterusan. Dan kalau kita tengok pula, ini keseluruhan dalam UASA. YM. Sorry nak tanya soalan boleh tak? Boleh cikgu. Kita interrupt apa. It's okay. Saya boleh. Sila cikgu.
Cikgu? Macam mana nak dapat data yang TP 1 0 point berapa, 0 point berapa? Itu Okey. sebab saya bila dah tengok dekat IDMI kan, data yang diberi dalam bentuk bilangan. Contohnya TP 1 ada 50, TP 2 30. So macam mana kita nak convert dia, jadikan dia peratus ke, kan? Alright. Sebab dia tak macam grade untuk satu-satu subjek. Dulu A, B, C, D kita boleh tahu kan, katakan okey, kalau bahasa Melayu satu sekolah kita ada 500 orang. So A sampai G ada grade sekian-sekian, jumlahnya mesti 500 grade. Betul? Ya, betul. Tapi bila dah jadi TP, macam dari mana, macam mana nak proses ataupun dapatkan data itu? Okey, sebelum saya jawab, siapa ada pengalaman dalam menguruskan data yang TP ni? Macam mana cikgu dapatkan peratus? Sebab kita punya apa tu, terima kasih soalan cikgu tu tadi. Ya, sebab soalan cikgu tadi relate dengan SKAS ni, dia nak peratuskan, dia bukan nak bilangan. Okey. Cikgu Masrah dapat data raw tak? Dapat. Kalau buat ribet, kita dapat terus average. Kebetulan tadi buat di PPD, jadi kita buat ini peratus kan. Kita convert, kita buat dalam analisis pivot, terus convert kepada average. Betul, kepada average ya. Nanti kita tunjuk cikgu ya, average. Tapi saya dapat data daripada sekolah ni, dia siap-siap peratus saja cikgu. Tapi tak apa, kalau cikgu punya, cikgu siapa tadi ya? Cikgu yang tanya awal tadi? Cikgu Chia. Oh, Cikgu Chia. Okey, tak apa cikgu. Nanti kita tunjuk macam mana kita nak tarik data tu jadi bentuk peratus. Dia mudah je. Pivot boleh buat. Sebab data yang saya bagi pada cikgu tu ada dua kan? Ada bilangan, ada peratus. Nanti kita tunjuk macam mana nak buat. Nanti remind saya. Okey. Alright. Kenapa kita tunjuk peratus cikgu? Sebab nanti kita nak tengok bilangan murid tu. Kalau kita by number nanti dia, dia nampak tak fair nanti kan? Misal contohnya mungkin yang ambil moral kat sekolah kita mungkin 5-6 orang kan. Tapi 5 tu tak menunjukkan bahawa dia rendah sebab kita berdasarkan pada percentage. InsyaAllah saya akan tunjukkan itu nanti. Okey, saya sambung cikgu. Okey, ini adalah keseluruhan. Cuba cikgu tengok matematik 0.7035. Tapi kalau kita pergi pada UASA, kumpulan yang berada dalam grup pemulihan ni, dia jadi sangat besar. Tengok matematik yang tanda warna merah tu kan. Dia dah jadi lebih kurang 34 lebih. Maknanya 34% murid kita, dia berada dalam kumpulan TP1, TP2. Kritikal ni. Ya, sebab kita akan melihat faktor kenapa jadinya seperti ini. Ya, kita bukan nak banding ke cikgu, tapi saya pergi pada balik yang tadi, yang pertama tadi. Ya, yang pertama kita nak tagging nanti. Sebab takut nanti kita punya berterusan tu dia cantik, capaiannya cantik, tapi bila sampai pada UASA, dia berlakunya kontradiksi nanti, seolah-olah macam tak ada berkaitan. Bila tak ada berkaitan, dia akan pergi mana cikgu? Dia akan pergi pada 4.5 guru sebagai penilai. Dalam itu menyebut bahawa dalam konteks itu kita kena menyesuaikan dengan konteks pentafsiran itu. Ya, okey. Ni kita tengok beza. Ya. Tapi kalau kita tengok tendensinya juga dalam subjek ni kat sekolah ni, kita tengok TP6, TP5, TP6 dia TP5, TP6 kalau kita tengok, misalnya kita tengok pendidikan Islam tu kan, dia 27 dengan 39. Sini 33 dengan 1198. Pun ada beza kat situ. Ya? Okey. Okey, ini antara dua lah kita tengok keseluruhan. Nanti macam mana kita nak buat. Okey, dan bila kita tengok dua-dua tu cikgu, bukan tu je banding. Kita nak tengok je apa yang berlaku. Ya, kalau kita tengok dalam berterusan tu, dalam TP1 tu, average keseluruhannya, TP1, TP2 lebih kurang 1.17. Ya, TP1, TP2 dia 1.17. 0.13 tambah dengan 1.04. Tapi dalam UASA,
yang 1.17 tadi dia dah berjadi lebih kurang 19%. 19 kali ganda. Ya, hampir 19 kali ganda. Pertambahan berlaku dalam wasa yang berada dalam kelompok itu. Dalam kelompok wasa itu. Sama juga kalau kita tengok dalam TP5, TP6 tu. Ya. Kalau kita tengok TP5, TP6, dia berterusan, dia banyak di... Ini pattern ni, okey je. Saya kebanyakan jumpa TP5, TP6, dia banyak berada di wasa. Ya, dia banyak di wasa. Kebanyakan sekolah letakkan murid kita berada TP3 dan TP4. Terutama subjek-subjek tertentu lah. Ya. Okey, ini kita akan buat nanti. Okey. Dan kalau kita tengok data yang ni, nanti kita akan buat yang ni. Okey, macam mana kita nak baca data ni? Ada dua set data ni, cikgu. Satu berterusan, satu lagi uasa. Kalau saya suka tengok macam ni, cikgu, sebab kita manusia ni kan, kita cepat pick up bentuk-bentuk image yang macam ni. Senang je, kita tengok mana yang paling tinggi, mana yang tiang. Kalau tengok yang berterusan tu, yang tingginya sekali tu ialah TP5. Kan? TP5, 3199. Tapi kalau tengok dalam uasa, yang paling tinggi sekali ialah TP3. TP3. TP5 tadi dia berada dalam kumpulan pengayaan kan, tapi sini berada dalam kumpulan pengayaan. Dan ini kalau kita tengok dia besar ni, 013 pergi pada 6.79. Keseluruhan ni ya. Nanti kita akan tengok. Nanti kita akan pergi sikit, saya sebut sikit juga 4.6 nanti masa mengulas data tu nanti ya. Okey, kemudian kalau kita tengok mata pelajaran, by mata pelajaran pula ya. Kita tengok mata pelajaran TP1, TP2. Cikgu kalau boleh nanti cikgu masukkan ulasan sikit kat sini. Ya, yang kat tempat ulasan ni cikgu letakkan ulasan kat sini. Dan simple aja, tapi masa elaborate tu cikgu terangkan ya. Ni. Okey, saya pergi matematik pula, saya tengok tahun. Tahun mana yang kritikal ni? Sebab puncanya daripada sini tadi. Punca ni pada sini. Tapi saya tengok matematik, saya tarik keluar matematik. Kita tengok tahun 5. Cikgu, cuba kita tengok uasa tahun 5. Kita tengok yang ini berterusan tahun 5 kan. Tahun 5 ni, matematik tak ada pun TP1, TP2. Kosong. Tapi dalam uasa, jadi berapa? Lebih kurang hampir 50%. 3519 tambah dengan 14.81. 49 lebih kurang 50.6 lebih kurang lah. Setengah berada dalam kumpulan pemulihan. Antaranya, bila saya bincang dengan rakan-rakan, antaranya ialah kita membuat pentaksiran berterusan ini mungkin tidak berdasarkan kepada satu bentuk portion yang betul-betul. Kita melihat bahawa, kan kita tahu kan, bila kata berterusan ada 3 kaedah pentaksiran. 1, pemerhatian. 2, lisan. 3, bertulis. Kita letakkan portion ni sama aja, 33% setiap satu. Tapi sebenarnya dalam konteks ni cikgu kena meletakkan penulisan ini, walaupun berterusan, dia punya portion tu lebih tinggi. Ya? Sebabnya, kita mudah letakkan TP3 ni berdasarkan pemerhatian aja. Kita menilaikan daripada pemerhatian. Jadi dia besarlah kat situ. Ya, kita punya bulan yang itu. Ya, okey. Ini tahun 5 ya. Saya ambil satu contoh tahun 1 pula. Ya, saya keluarkan juga untuk ni tahun kan tadi by subject. Ya, ini subjek ni pergi pada tahun pula. Tahun 1. Ya, di tahun 1 kalau kita tengok matematik. Matematik 4.1. Matematik tidak kritikal tahun 1 ni. Tapi kritikal ni adalah subjek bahasa Melayu. 14.58 dalam bahasa Melayu ini untuk tahun 1 berada dalam kumpulan pemulihan. Ini berterusan ni. Ya, berterusan. Bukan uasa. Kalau 14.8 kita balik pada surat siaran tadi, intervensi nak buat apa. Ya, utamanya dalam konteks ni kita cerita tentang pentaksiran, kita pergilah kukuhkan yang 4.5 tu tadi. Ya, guru sebagai penilai itu tadi yang kita kena baca aspek-aspek yang itu. Itu yang kita kata nak skor dia tak 4
Elemen tu kita kena ada. Kita tengok ni, ya. Okey, antara tindakan dan cadangan ni betul lah. Buat analisis tahun 1. Cikgu tengok isu kat sekolah cikgu. Nanti kita boleh buat. Saya akan, sebab cikgu tak ada data kan, data sekolah cikgu, tak apa. Saya akan gunakan data yang sedia ada ni untuk kita pick up macam mana kita nak keluarkan isu tu tadi. Ya, okey. Alright. Nanti saya akan review balik apa yang cikgu cerita tadi, macam mana nak tukarkan peratus lepas ni cikgu, ya. Okey, alright, habis tu. Okey. Termasuk slot kedua. Slot kedua cikgu ialah kita nak gunakan data. Okey, saya minta cikgu buka data B2. Pencapaian PD berterusan. Tapi sebelum cikgu buka, kalau cikgu simpan format ini dalam bentuk WPS, ya, cikgu jadikan dia buka dalam bentuk Excel biasa. Caranya kalau guna mouse tu tadi, klik je kat B2 ni, cikgu open with, pergi pada Excel biasa. WPS ni dia simplify. Dia beza sikit lah. Nak tengok tahun, ambil je tahun. Ambil tahun bawa ke sini. Ujian ni berdasarkan apa? Okey, ujian ni berdasarkan UASA. Ambil tahun tadi sama juga. Macam kita buat tadi kan. Graf dia kan auto berubah. Forward ni kan, online ni dia akan tukar WPS. Sekali lagi, cikgu pergi kat file ni, klik pada mouse belah kanan kita, cikgu open with, cari Excel. Saya nak tunjuk apa beza dia cikgu. Ini kalau Excel yang biasa. Ini WPS. Ya. Tapi kalau kita gunakan Excel biasa ni, dia lebih mudah sebab dia akan datang bentuk data yang macam ni. Ya. Okay. Tapi tak apalah kalau cikgu tak ada pun, ada komputer mungkin dia tak ada Excel biasa, tak apa, tak ada masalah. Kita akan guide nanti. Okey, kita satu je. Okey lah tu. Middle align kat sini. Okey, dah. Okey, bila dah ada data ni, kita nak bentuk paparan, cikgu klik aja. Nak copy kan, bawa pada PowerPoint kan. Cikgu ambil pada start pada row label ni, cikgu tarik sampai kat bawah. Cikgu copy, tekan mouse sebelah kanan sekali lagi, copy. Cikgu pergi pada PowerPoint, klik sebelah kanan, cikgu paste yang mana-mana ni boleh, ini pun boleh. Saya suka yang ada gambar brush ni. Dia keluar ni. Nak apa tu cikgu adjust lah. Cikgu centerkan, besarkan font. Ni cikgu tukar mata pelajaran. Ini nak boleh, saya tak nak macam ni lah. Saya nak simplekan. Saya buang average ni. Cikgu tak nak buang dulu pun tak apa. Saya nak bagi dia kemas sikit. Sebab kita tahu peratus kan. TP4. TP5. TP6. Baik. Okey. Boleh besarkan lah kalau nak besarkan font. Okey. Ini keseluruhan. Okey. Lepas tu kalau cikgu nak color-color lain lah. Ya? Okey cikgu, kalau kita tengok dalam data ni kan, kalau tengok saya suka tone color sebab senang, tak suka sangat garis-garis ni sebab dia nampak semak. Saya suka buat macam ni, tone color aja. Okey. Alright. Data ni dibaca macam mana? Untuk data ni kita boleh baca dengan beberapa cara. Pertama, kita boleh tengok keseluruhan kelas, keseluruhan subjek. Di sekolah kita ni ada 2.24 tergolong dalam TP2. Berada dalam kumpulan pemulihan. Ya, 2.24. Dan kita ada lebih kurang 53% berada dalam kumpulan pengayaan. Bagus lah ni. 53%. Kalau ikut dalam penetapan kami lah. Kami biasa tetapkan TP1, TP2 tak lebih daripada 5%. Tak lebih. Dan TP5, TP6 melebihi 15%. Ya okey lah ni. Dia besar lah data ni. Ini untuk berterusan.
Simpan. Okey, saya nak minta cikgu buat untuk keseluruhan untuk UASA pula. Kita buat sama-sama.